baru ni Datuk Seri Anwar Ibrahim ada mengumumkan bahawa menulis surat memohon secara formal untuk membawa Israel keluar daripada daripada PBB kalau sekiranya masih lagi melanggar ketetapan daripada PBB berkenaan dengan gencatan senjata dan sewaktu dengannya. Dan 6 anggota tentera kita tercedera dalam serangan di Lubnan semalam, 2 hari lepas. Beberapa hari lepas lah, di Lubnan beberapa hari lepas. Dan kita rasa bahawa perkara itu adalah sesuatu yang sangat besar dan sangat berat lah. Tetapi saya harap dengan kemenangan Trump ni, walaupun orang tak percaya, mungkin Trump ni satu-satu manusia daripada US yang mungkin boleh menghentikan serangan ini, suka atau tidak lah. Tapi bukan itu poin saya. Poin saya adalah bagaimana Perdana Menteri membawa BRICS. Macam mana Perdana Menteri ni bila dia buat pengumuman tu, ada seorang kawan sini tanya pada saya, dia kata, ada yang kata tak puas hati Seri Anwar Ibrahim umum benda tu tentang keselamatan sebagainya, tak wajar mengumumkan, tak patut, nanti negara kita kena sanction. Tuan-tuan, cuba sebut pasal sanction ni. Sebenarnya negara kita memang dapat ancaman sanction. Sanction ni maksudnya sekatan. Negara kita memang ada ancaman sanction itu. Dan itu saya kata berkenaan dengan bagaimana dolar sekarang ini dan sebelum ini pun digunakan untuk nak nak weaponize, nak gunakan sebagai senjata menentang atau menyekat atau menekan negara-negara seperti kita dan sewaktu dengannya. Jadi kalau tuan-tuan perasan pengumuman tentang permohonan kepada Israel supaya Israel atau penulis surat supaya Israel dikeluarkan daripada PBB, kalau sekiranya masih melanggar itu, dibuat sebaik sahaja Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa Malaysia telah diterima, at least kalau tak sepenuhnya, sebahagiannya menyertai BRICS. Kenapa perkara ini sangat penting, tuan-tuan? Sebab macam saya kata, kita ni kalau kita faham apa sahaja ekspor kita dan import kita kepada negara luar, kita menggunakan dolar. Kita tak guna direct mata wang negara dia. Kita masih menggunakan US dollar. Jadi bila kita menggunakan US dollar, bila berlaku sekatan, di situ nanti kita berkemungkinan susah untuk kita nak melakukan perdagangan dalam negara bersama dengan negara-negara tersebut. Dan antara tempat yang kita ekspor banyak di samping US adalah Rusia serta China. Okey, kita jangan nafikan bahawa China ni adalah satu tempat, Rusia ni adalah satu tempat di mana kita berdagang. Cuma sama ada perdagangan kita itu secara direct atau indirect, itu another question. Tak ramai yang tahu kita sebenarnya masih berdagang dengan Rusia, tapi kita tak buat direct. Kita melalui orang ketiga, keempat. Ada kita hantar ke Vietnam, atau kita hantar ke China, atau kita hantar ke negara lain, Dubai dan sebagainya. Saya tak tahu Dubai ada tidak, tapi kita hantar ke negara lain, dan daripada situ mereka hantar ke Rusia. Okay. So indirectly sebenarnya memang perdagangan kita dengan Rusia, cuma dia jadi mahal kerana kena melalui beberapa orang tengah, atau at least satu orang tengah untuk dia nak sampai ke negara tersebut. Now, dengan pengumuman BRICS baru-baru ini, kita berdagang dengan India, dengan China, dengan Rusia. India, China dan Rusia combine population tu separuh dunia. Kalau kita tengok bahawa Rusia, China dan juga India, 3 negara ni dah membentuk separuh dunia, tuan-tuan. Taklah, hampir separuh dunia lah. Kita kata populasi dunia ni lebih kurang 7 bilion. So India campur China itu dah 2.8 bilion. Campur dengan Rusia lebih kurang dalam 3 bilion. 3 bilion, 1/3 dunia tu ada dekat 3 negara ni, tuan-tuan. 3 negara ada dekat apa orang kata, untuk membentuk 3 negara ini membentuk 1/3 dunia. Jadi kalau kita bercakap soal perdagangan, di sini kita nampak bahawa we are now, dulu kita pernah cuba buat OIC. OIC ni untuk minyak lah. Boleh kita buat ASEAN, kita buat beberapa rakan dagang kita sendiri, tetapi kita nampak macam rakan dagang kita ni tak berapa, ialah mereka sendiri pun menanggung banyak benda kan. Now, bila kita ada BRICS ni, tuan-tuan, kita akan nampak bahawa bagaimana kita boleh buat alternatif kepada US. Bukan setakat kita ada alternatif kepada US, malah kita ada satu kekuatan yang lebih besar daripada US. And that is why panjang-panjang cerita tadi tu, kita kata panjang-panjang cerita tadi tu bahawa
kita sebenarnya kenapa kita berani bercakap, kita telah diterima oleh BRICS. Kan? Okay, kita telah diterima oleh BRICS. Okay. Alright. Bila? Pada 23 hari bulan Oktober 2028. Sorry, 24 Oktober 2028. Malaysia terima secara rasmi sebagai negara rakan kongsi BRICS. Malaysia pada 24 hari bulan Oktober telah diiktiraf sebagai salah satu daripada 13 negara yang secara rasmi ditambah di dalam BRICS sebagai negara rakan kongsi. Saya baca berita tuan-tuan sebab ada yang tulis Malaysia tak kena terima dalam BRICS. Itu dia bagilah. Kesian kau tak apalah, itu walau ni dia bukan baca berita pun, so tak apalah, biarlah. So daripada situ kita nampak bahawa bagaimana kekuatan BRICS itu sendiri, insya-Allah. Bawa cerita tentang Abah ni tuan-tuan. Abah, bukan Abah aspirasi yang tu kawan lama saya tu. Bukan Abah aspirasi tu. Abah seorang lagi, Abah kau. Abah sekarang ni dia telah kalah satu saman terhadap China di AP bernama Lim Guan Eng. Sebanyak 1 juta lebih dia kena bayar. 1 juta lebih dia kena bayar Lim Guan Eng, tuan-tuan. Tuan-tuan, fitnah punya fitnah. Korang sebar. Rupanya fitnah. Allah, kemudian fitnah itu kalau Abah ni bolehlah dia nak kena saman. Yang mana yang menyebarkan tu? Engkau rasa fitnah orang bukan Islam ni tak berdosa ke, tuan-tuan? Berdosa. Sama je berdosa dia. Kan, kau fitnah orang Islam ke bukan Islam ke, fitnah tetap fitnah, dosa tetap dosa. Okay, ni nak cerita kenapa saman fitnah ni boleh bermula. Dia bermula masa kita bangkitkan isu Bersatu terima hampir 300 juta daripada salah satunya Buhari Equity masuk ke dalam akaun Bersatu pada waktu itu. Dan antara sebab kenapa Buhari Equity bagi duit kepada Bersatu adalah janji daripada abah korang, Muhyiddin Yassin, bahawa pada masa itu Yayasan Buhari telah dihentikan untuk pengecualian cukai. Pengecualian cukai itu dihentikan. Maka dia jumpa dengan Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin kata, dia tak kata spesifik lah, boleh, tak ada masalah, tapi kalau nak, masukkanlah duit ke dalam parti kami. Okay, masuk duit dalam parti kami. Now, itu satu cerita lain. Yang cerita kita nak bawa ni, dia bangkitkan soalan, kenapa perlu disekat Yayasan Buhari punya tax exemption? Kenapa perlu disekat Yayasan Buhari punya tax exemption? Kemudian Muhyiddin Yassin kata bukan dia yang buat, sebenarnya yang buat tax exemption itu adalah Lim Guan Eng sewaktu dia jadi Menteri Keuangan. Jadi baru-baru ini Lim Guan Eng tak puas hati. Dia kata bila masa aku buat, aku sekat pun tidak, tarik pun tidak. Maka dia pun menyaman abah kau. Maka abah kau telah disaman dengan nanti berapa juta, 10 juta ke. Dan salah seorang saksi yang dibawa oleh defendant, oleh dia best si Muhyiddin Yassin bawa saksi ni. Tapi saksi ni bagi statement bercanggah dengan kenyataan daripada maksudnya saksi tu pun bagi statement yang membunuh Muhyiddin Yassin. Dia tanya, lebih kurang lah, benar ke dakwaan mengatakan bahawa Lim Guan Eng ni yang terlibat dalam memansuhkan ataupun dalam menarik orang kata tax exemption tersebut. Pegawai tu kata tak, bukan Lim Guan Eng. Bukan Lim Guan Eng. Akhirnya tak ada, Lim Guan Eng tak kena kan. So daripada situ mahkamah mengatakan bahawa itu dipanggil sebagai fitnah. Okey. So dia kena bayar 1.35 juta kan. Kena arah bayar 1.35 juta. Now, saya tengok dekat social media. Bermain-main di social media mengatakan, kalau kau tengok sebenarnya Abah ni telah difitnah. Abah ni Muhyiddin Yassin telah difitnah. Ini tidak betul. Ini penipuan. Tuan-tuan, yang pertama sekali, Muhyiddin Yassin merayu. Dia bukan merayu pada kes, dia merayu pada hukuman. Dia beza. Kalau orang itu bersalah, dia boleh merayu sama ada kepada kes, maksudnya dia mengatakan bahawa dia tidak bersalah, ataupun dia boleh merayu kepada hukuman. Dia kena 1.35 juta. So dia boleh merayu bahawa dia tidak bersalah, so dia merayu pada hukuman, pada kes. Tapi dia tak merayu pada kes.
Sebaliknya dia merayu pada hukuman. Dia mengaku dengan tidak secara langsungnya, seolah-olah mengatakan dia mengaku bahawa dia memfitnah, cuma diminta kurang jumlah. Itu maksud dia. Dia mengaku dia fitnah. Dia mengaku dia fitnah, cuma dia minta kurang jumlahnya. Daripada 1.35 juta dia minta kurang lah. Dia tak pernah mengatakan dia tidak fitnah. Cuma pada masa itu dia kata dia minta kurang daripada segi hukuman. So ada tak kalau dia minta kurang daripada segi hukuman, ada orang tanya saya, boleh tak dia minta kurang daripada segi hukuman, mahkamah tambah lagi hukuman dia instead of kurangkan? Possible. Possible. Kan saya kata possible, itu bukan satu benda yang mustahil sekalipun, tetapi poinnya adalah kalau dia minta rayuan, kenapa dia minta rayuan, minta kurang daripada segi hukuman, tetapi dia tak merayu ataupun cuba menentang keputusan mahkamah mendapati bahawa beliau bersalah memfitnah. Di sini yang kita kena nampak, kita kena belajar read between the lines, tuan-tuan. Kita kena belajar macam mana nak baca between the lines, bahawa sebenarnya memang itu kes fitnah. Memang itu adalah kes fitnah. Itu adalah kes fitnah. Baik, habis kat situ.